Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Cara terbaik untuk menggilap bakat dan kemahiran anak Sarawak adalah dengan memberi kepercayaan dan peluang kepada mereka dalam pelbagai situasi mencabar. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Haji Abdul Taib Mahmud percaya pendedahan kepada situasi mencabar akan membolehkan anak Sarawak sentiasa berusaha mempertingkat bakat dan kemahiran diri untuk menjadi yang terbaik. That if you give talented people the chance to come forward and allow them to do their best, expose them as high as possible to any challenging situation, you will get the best Sarawakian you can have. Justru beliau berharap anak Sarawak akan terus mencontohi kejayaan dan semangat anak-anak Sarawak yang telah berjaya menempa nama dalam pelbagai bidang di dalam atau luar negara. Beliau berucap pada majlis penyampaian Anugerah Cemerlang Anak Sarawak 2016 Anjuran Sarawak Convention Bureau SCB di Kuching. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan anugerah cemerlang pencapaian terbaik kepada Profesor Dr. V. Sivaram dari Universiti Bangalore yang menerima piala dan hadiah RM20,000. And Sarawak is a very beautiful place, and as I'm botanist, and this is a paradise for biologists, and across the world now, almost I invited more than 40 countries delegates here for last 9 years. Even most of the Malaysians, even they have not seen Mulu, where last year I organized a conference in Mulu also, Miri, Kuching. So now it's a second hometown, and still I would like to continue organizing conferences, not only conferences, and I had signed MOU with the UATM Sarawak. Turut disampaikan anugerah cemerlang venue perjumpaan yang dimenangi oleh Hotel Imperial Kuching, anugerah cemerlang produk dan perkhidmatan dimenangi Semadang Borneo Adventure, anugerah cemerlang acara korporat dimenangi oleh Borneo Adventure dan anugerah cemerlang convention dimenangi oleh Persatuan Obstetrik dan Ginekologi Malaysia yang disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abad Johari Tunopeng. Majlis juga menyaksikan penyampaian anugerah kewartawanan kepada S. Purvaneswari daripada TTG Asia Media Sendirian Berhad, anugerah beasiswa pemimpin muda kepada Charlene Bong Min Lee daripada Pullman Kuching dan anugerah beasiswa konvensyen antarabangsa kepada 9 orang penerima yang disampaikan oleh pengerusi SCB. Semua pemenang masing-masing menerima piala dan RM10,000. Anugerah Anak Sarawak merupakan penghargaan kepada semua pihak yang menyumbang kepada kejayaan dan kemajuan sektor acara perniagaan di Sarawak. Sementara itu, pada majlis itu, Pengerusi Sarawak Convention Bureau SCB, Datuk Seri Dr. Muhammad Leo Michael Toyat berkata setelah 10 tahun kewujudannya, SCB telah membawa masuk pelbagai cara perniagaan seperti persidangan dan konvensyen yang bertaraf antarabangsa ke Sarawak sekaligus menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negeri ini. Dalam ucapannya, beliau berkata sejak tahun 2006 hingga bulan lepas, SCB telah berjaya memenangi 424 bidaan acara iaitu bersama dengan 167,000 orang delegasi dan RM342 juta pendapatan. Tahun lepas sahaja Sarawak menerima 18,000 delegasi dengan pendapatan sekitar RM33 juta. SCB juga telah memenangi pelbagai anugerah antarabangsa sekaligus membuktikan kebolehannya. SCB diwujudkan pada tahun 2006 oleh Kerajaan Sarawak sebagai salah satu jabatan di Lembaga Pelancongan Sarawak untuk mempromosi Sarawak sebagai destinasi pilihan acara perniagaan antarabangsa. Malaysia terus komited dengan inisiatif pengurusan hutan mampan SFM menerusi program Heart of Borneo HOB di Sarawak dan Sabah serta Central Forest Point di Semenanjung Malaysia dalam langkah menjaga alam persekitaran serta menangani isu perubahan iklim. Menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hutan menerusi kedua-dua program itu dijangka mampu meningkatkan keluasan hutan di Malaysia yang kini berada pada 55.36% kepada 60% pada masa akan datang. Tambahnya, kerjasama Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia melalui program HOB akan mampu memelihara seluas 200 juta hektar kawasan hutan yang merentasi dari Kalimantan hingga ke Sabah.
Namun beliau menyatakan usaha tersebut memerlukan dana yang amat tinggi dan Malaysia kini mengharapkan bantuan peruntukan daripada Pertubuhan Antarabangsa mengikut garis panduan inisiatif pengurangan pelepasan gas daripada penebangan dan degradasi hutan dalam masa yang terdekat. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu bahawa kerajaan Indonesia telah memberi jaminan selain telah mengambil inisiatif dalam usaha pencegahan jerebu akibat kebakaran hutan. Jelas beliau hasil perbincangan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta pada 1 Ogos lalu, pihak kerajaan Indonesia telah menyatakan tindakan mereka untuk menarik balik konsensus aktiviti penerokaan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Kerajaan Indonesia turut mempersiapkan seramai 3,000 pegawai keselamatan dalam menghadapi sebarang kejadian kebakaran hutan. Datuk Seri Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Santubong berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan grant projek kecil luar bandar berjumlah RM99,000 kepada 34 buah persatuan dari sekitar kawasan Santubong di Kuching. Turut disampaikan derma siswa bakti kepada seramai 9 orang penerima dengan nilai 600 setiap seorang. Kementerian Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti dengan Universiti Malaysia Sarawak INIMAS memeterai memorandum perjanjian MOA mengenai penyelidikan ke atas wanita sebagai pembuat keputusan di agensi-agensi kerajaan di Sarawak dalam satu majlis di Samarahan semalam. Pemeteraian MOA disaksikan oleh Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah dengan pihak kementerian diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Megar Gumbek, manakala UNIMAS pula diwakili oleh Naib Chancellernya Profesor Dr. Muhammad Kadim Suhaidi. Dalam ucapannya, Datuk Fatimah berkata usaha tersebut tepat pada masanya bagi mengenal pasti kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh kerajaan negeri dalam mencapai sasaran 30% wanita sebagai pembuat keputusan di agensi-agensi kerajaan. Sementara itu, terdahulu di bangunan Baitul Makmur Kuching, Datuk Fatimah pada sidang media memberitahu Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Sarawak akan mengambil langkah serius dalam menangani isu individu yang belum ditentukan dari segi taraf kewarganegaraan di negeri ini. Jelasnya, pasukan petugas khas dan unit khas di bawah JPN telah ditubuhkan bermula awal tahun ini sehingga Disember 2017 bertujuan menangani pelbagai kes kewarganegaraan khususnya yang tiada dokumen sah. Manakala unit khas pula ditubuhkan pada 15 Julai lepas lebih kepada individu yang status kewarganegaraan belum ditentukan. Setakat Jun lepas, terdapat 1,525 permohonan diterima oleh JPN berhubung dengan pelbagai kes taraf kewarganegaraan. Kerajaan negeri akan melakukan usaha lebih agresif bagi membangunkan industri penternakan kerbau di daerah Limbang. Kerana itu, para penternak akan diberi latihan intensif selari dengan usaha mempertingkat pengeluaran produk dan daging kerbau. Untuk ternakan kerbau, di mana kita di Sarawak ini hanya dapat mengeluarkan 10% dari segi pengeluaran daging. Jadi saya rasa jabatan dan kementerian perlu membangun atau memajukan lagi ternakan kerbau di kawasan Limbang ini. Beliau ketika berucap merasmikan karnival jualan hasil pertanian dan produk industri asas tani daerah Limbang 2016 di Padang Sentral Limbang turut mahu pusat latihan pertanian di Jalan Kubong diaktifkan semula dan dinaik taraf bagi melatih dan membimbing para petani dan peternak di daerah itu. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan geran kerajaan berjumlah RM30,000 untuk Jabatan Pertanian Limbang menjalankan aktiviti. Pelbagai aktiviti diadakan sempena karnival itu, antaranya demonstrasi pemprosesan nugget dan berbola daging kerbau, pertandingan masakan dan cabutan bertuah. Muzik berupaya menyatukan kepelbagaian budaya serta bangsa tidak kira di dalam maupun luar negara. Bagi pemain sapek Matthew Ngau Jau, bermain alatan muzik tradisional bukan sahaja untuk hiburan, malah mampu menjalin hubungan persahabatan menerusi alunan lagu dan muzik dengan mesej tersendiri. Whenever I go on my concert overseas, so I have a song, Lan Ek Tuyang. So I will tell my audience, Lan Ek Tuyang means we are coming here to make friends. Are you all my friends? And then they will say, yes. Well, I'm very happy. So come over to Sarawak, come over to my country, because we are friends. That's my message when I go for my concert.
Beliau bercakap pada sidang media Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2016 di Kuching. RWMF 2016 yang bermula semalam berlangsung selama 3 hari dengan menampilkan persembahan daripada 8 buah kumpulan pemuzik tempatan dan antarabangsa. Sementara itu turut diadakan semalam bengkel muzik menampilkan pemain sapek Jerry Kamit dan Vina Anderson bagi pengunjung yang berpeluang mendapat tunjuk ajar cara memegang dan memetik sapek dengan betul. Sedikit sebanyak dapat memberikan input berkaitan instrumen muzik tradisional itu dan ia merupakan pengalaman yang amat bermakna. It was very good. They spoke about the instrument history and different types, and I really liked the comparison of the modern and older type of sape. Oh yeah, definitely. Yeah, they're all really good, very professional, and gave a lot of information, explained everything really well. Well, I came in late, but I learned very fast. I feel like within 15 minutes or 20 minutes, I can play a basic melody, and I'm teaching her. So, yeah. Is it easy to play sape? Yeah. I've played a little bit of guitar before, so it's maybe easier for me. Badan Keberadaan Orang Perseorangan digalakkan supaya terlibat sama dalam meraihkan belia yang kurang bernasib baik dan kanak-kanak istimewa menerusi aktiviti berunsurkan kebajikan. Menteri Muda Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penglibatan pelbagai pihak sedikit sebanyak dapat memberi keceriaan dan kegembiraan kepada golongan ini memandangkan mereka amat memerlukan bimbingan. Berucap merasmikan Paint the World Concert 2.0 di Miri, beliau memuji usaha golongan muda yang telah berjaya menganjurkan program tersebut buat kali keduanya tahun ini. Pelbagai aktiviti diadakan seperti persembahan nyanyian, pertunjukan fashion, tarian tradisional dan banyak lagi untuk meraihkan kanak-kanak istimewa di sekitar Bandaraya Miri. Setakat ini sebanyak 11 kumpulan Paint the World di seluruh dunia. Turut hadir pengasas Paint the World Malaysia, Aziza Asnizan. Lebih 100 orang penuntut universiti menyertai Simposium Sukan Paralimpiad di Kuching semalam. Simposium Sehari Anjuran Majlis Paralimpik Malaysia itu antara lain membincangkan keperluan sukan Paralimpiad dan memberi pendedahan kepada peserta akan peranan masyarakat dalam membantu golongan istimewa agar seiring dalam mengecapi kejayaan dalam sukan. Hadir menyempurnakan majlis penutupan simposium Menteri Belia Sukan dan Solidariti Datuk Seri Michael Maninjawong. Dalam ucapannya, beliau berterima kasih kepada Majlis Paralimpik kerana telah berjaya membantu kerajaan negeri dalam merealisasikan penganjuran sukan bagi orang kurang upaya sekaligus menjadikan Sarawak yang pertama menganjurkan Tamasya Sukan Malaysia dan Sukan Paralimpiad secara berturut-turut. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Selain liputan sekitar acara-acara yang mula berlangsung dalam Sukan Paralimpiad Malaysia ke-18, antara liputan dalam agenda hari ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen P200 Batan Sadong Nancy Haji Shukri akan menghadiri majlis penutupan Hari Aerobikton di Sekolah Kebangsaan Sungai Sutong Kuching bermula 10.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Sementara itu pada 2.30 petang, Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim dijangka merasmikan kejohanan Sukan Paralimpiad Malaysia ke-18 Sarawak 2016 bertempat di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching. Manakala pada 7 malam, Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Sim Kui Hian akan menyempurnakan majlis pemimpin bersama rakyat di bangunan DBNA Kampung Jampari, Jalan Lundus Matan. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini.